Nah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan sunat. Sunat baca di dalam rokok 3 kali. Jangan lebih pada 3. Sunat baca 3 kali. Kalau nak baca lebih kena 5. Nak lebih lagi 7. Nak lebih 7 9. Lebih 9 11. Lebih ada 11 tak boleh. Setakat 11 saja. Jadi nak lebih ada 3 ni boleh dengan syarat semayang seorang-seorang. Kalau kita jadi imam, makruh lebih ada 3 kali. Kita jadi makmum, makruh lebih ada 3. Abang kita kena ikut imam. Abang ini imam tak boleh rokok lama-lama. Nah, sebab belakang dia tu ada orang tua, ada orang sakit lutut, ada orang nak begok, ada orang nak ketung, macam-macam. Nah, jadi lama-lama kan air memang lama sakit lutut dan terlepas angin dan sebagainya. Kita seorang tak apa lah, kita main seorang. Nak lama tu tak apa, kita seorang siapa nak arah kat kita. Ini jadi imam, nama tu mamu nak lama imam. Kau ajar imam ni lama. Nah, mamu duk ngopak lelaki lah, kerana tu imam ni lama. Kita jadi imam ni kena jaga. Ni makmu amal belakang, ada makmu yang sakit. Lama-lama dia nak arah. Lama ni laki pinggir-pinggir. Sangat 3 kali. Setelah itu, setelah rokok. Setelah rokok, maka perdu iktidal. Di rukun sembahyang dah cukup sekadar baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh iktidal. Dan berhenti di dalamnya, di dalam iktidal. Apa maksud berhenti? Tamakninah di dalamnya iktidal. Kita tamakninah. Kena berhenti. Tamakninah tu tegak dia ambil. Sami Allahu liman hamidah. Tangan duduk diam, kepala diam, kaki diam, tubuh jangan duduk huyung-hayang. Kalau tubuh dia diam, tangan dia yung-yang, duduk terayu-ayung, kan? Tak sah. Terayu-ayung sampai 3 kali, batal mah. Anggota besar tangan 2 belah. Sekali ayung, 2 belah, 2 kali dah. Ya hayung depan, hayung belakang, hayung dah. Hayung-hayang, tak boleh. Duduk dia, Sami Allah liman hamidah. Jatuh ke tangan tu duduk dia. Macam kita lihat askar ada training lah. Askar ada training. Dia dekat tangan dia jatuh dia. Mana ada ayuh-ayuh kan? Tamak dinah. Dan sunat ia seorang mengata permulaan mengangkat kepala. Daripada rokok sunat dia kata Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sunat. Serta mengangkat kedua tangan seperti perintah nak rokok. Angkat tangan itu sunat. Mengangkat tangan nak rokok sunat. Mengangkat tangan tidak sunat. Dia kata tu sunat mengata tu permulaan mengangkat kepala. Sambil angkat kepala, sambil membaca Sami Allah. Jangan tidak dulu baru Sami Allah. Ada juga orang gitu. Dia berdiri tegak dia angkat kepala tu Sami Allah. Sami Allah berdiri duduk. Tak menepati sasaran. Maka nak suruh tepat dapat kepala penuh. Angkat je kepala, mulut Sami Allah. Sami'at tu sambil angkat kepala. Tidak kata angkat tegak. Sami Allah. Dia berdiri tegak baru Sami Allah. Tu tak kena. Tak kena rugi lah walaupun tak patah pun. Rugi. Tak menepati sasaran. Bila tak menepati sasaran, macam kita mancing ikan lah. Kita buat kain mancing ikan di tempat ikan tak ada. Apa nak lah. Ikan dekat lain, kita pergi kain kat lain. Mana dapat? Siang dah. Siang hari tunggu sampai tu tak dapat.
Kenapa kita pergi mancing tempat ikan tak ada? Ibarat gitulah kan. Sami Allah tu dia hidup. Nak rokok pun suka ke Allah Akbar. Jangan rokok dulu baru Allah Akbar. Ada juga begitu. Dia tunduk rokok, rapat tangan kepala tu. Sami Allah. Ada rokok tu Sami Allah. Apa ni? Allah Akbar ada rokok tu. Tak melepati sasaran. Dan sunat. Dan apabila berdiri betul, berdiri betul ni berdiri tegak. Tu mana betul tu tegak, bukan betul lawan salah dah. Berdiri betul mana pula berdiri salah. Betul tu berdiri tegak. Apabila berdiri betul, berdiri tegak, membaca. Bila betul tubuh kita tegak, sunat baca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah itu maka sujud dengan 7 anggota. Setelah itu setelah i'tidal. Setelah sudah i'tidal sujud pula. Mana sujud? Tinggal 7 anggota. Dan berhenti di dalamnya, dalam sujud. Berhenti itu tamak ninah. Tamak ninah di dalam sujud. Wajib tamak ninah tu. Tamak ninah tu. Pak Nabi kata jangan soalan dah. Summasjud hatta tatma'inna. Bila kamu sujud, hingga tetap. Jangan sujud seperti sujud ayat matu. Tahu ayat matu? Ayat yang patut pada tu tak. Cepat kan? Mana ada ayat patut tu tak. Ada tu tak. Cepat laju. Ini dah laju tak sah. Tak ada tamak nina. Biar tetap. Sekurang-kurangnya sekali baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan sunat ketika nak sujud mengata Allahu Akbar. Dia panggil takbir intiqalah. Takbir kerana berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Dan mendahulukan cara sujud. Nah, sujud tu wajib, tapi cara ni dia ada cara yang afdal. Cara yang sunat ketika sujud. Sujud tu wajib, jangan kata sunat. Cara tu sunat. Mana dia? Sunatnya mendahulukan mengatakan 2 lutut. 2 lutut. Biar lutut dulu jatuh ke lantai. Kemudian 2 tapak tangan berbetulan dengan kedua bahu. Maka dahi. Dahi. Jadi ketujuhnya dahi. Dan hidung. Hidung ni tak rapat pun tak apa. Sunat merapatkan hidung. Manakala kita saya hidung takut kepeng akak sikit tak apa dah. Yang wajibnya dahi. Tu dahi tu wajib kena rapat. Hidung sunat rapat. Tak rapat sorok. Jadi biar dahi dulu, barulah hidung. Ni mana ni? Mula-mula kita tidak lutut dulu turun. Kemudian 2 tapak tangan. Kemudian dahi. Itu kalau tak ada usul. Kalau kita ada usul, mungkin tak boleh lutut dulu. Orang gemuk contoh dah. Orang gemuk dia nak tunggu lutut dulu, payah. Kalau dia tunggu lutut dulu, jadi jatuh pum. Jatuh buat jadi pasal dia kena letak tapak tangan dulu. Dia turun lutut pelan-pelan. Baru tak kuat kan. Ini terpulang antara orang lah. Bagi orang yang usaha, mana yang mudah bagi dia, itulah yang afdal bagi dia. Bagi kita yang siap walafiat, sunat turun lutut dulu daripada 2 tangan. Apa dia kena ada usul, sakit pinggang, sakit gauk, sakit macam-macam lah kan. Jadi kecil maning ke apa kan. Ketika tu, kalau turun lutut dulu menyebabkan jatuh tu kuat. Jatuh. Maka, turun tangan dululah, selamat. Itulah yang afdal bagi dia. Ni kita cerita ni kira orang yang sihat walafiat. Tak ada penyakit gaut, tak ada sakit orak, tak ada sakit di manis, tak ada apa.
Kemudian dan merenggang kedua tangan daripada kedua lambung. Merenggang. Jangan diulapak tangan dengan lambung-lambung ni bau lah. Bau ni. Bau ni. Dan merenggang perut daripada kedua paha pada laki-laki dan perempuan. Maknanya perut dengan paha tu jangan rapat. Buka sikit. Bagaimana tak nak bagi rapat? Kita tinggikan sikit punggung. Angkatkan punggung, sujud ke depan sikit, menyebabkan paha tu renggang dengan perut. Dia biasa perut rapat dengan paha ni, kita sujud terdekat sangat. Nak sujud ke depan, takut langgar kaki orang, undur ke belakang. Perut dengan paha rapat. Jadi yang baiknya, bagi renggang, jangan bagi rapat. Maka sunat merapat yang demikian itu mana? Dan merapat, sunat merapat demikian itu mana? Kedua tangan tu. Merapat kedua tangan daripada dua lambung, merenggang perut. Perut daripada kedua paha pada laki-laki dan perempuan. Maka sunat merapat demikian itu dan merapat perut daripada dua paha. Itulah dia. Dia kata tadi mana ni? Dia kata syaratlah mendahulukan atas dua lutut. Kemudian kedua tapak tangan berbetulan dua bau, kita letak tapak tangan atas jadah tu sama betul dengan bahu. Maka dahi dan hidung. Merenggang kedua tangan daripada ulam anil apa? Merenggangkan perut daripada kedua paha pada laki-laki. Begitu sekali. Mana nuktah kata. Adapun perempuan, adapun perempuan, maka sunat merapat demikian itu. Demikian mana? Demikian tu. Maknanya perut dan dua tapak tangan dengan lambung, merenggang perut tu dah. Perut dengan dua paha orang puan sunat rapat. Bila sunat rapat tu dia dekatkan sikit. Muka lepas sujud dengan kepala lutut tu dekatkan sikit. Jadi perut dia tu rapat dengan paha. Orang puan dia afdal rapat. Orang lelaki afdal renggan. Bila nak renggan tu cara mana nak buat? Kita sujud tu bagi jauh ke depan. Bila muka kita jauh ke depan, maka terbukalah paha dengan perut kita rapat. Yang jadi rapat tu muka kita terdekat dengan kepala lutut. Mulai rapat. Orang puan tak apa sunat rapat. Dan merapat perut daripada kedua paha. Bubu barislah kalau tak boleh baca. Kedua paha. Baris. Kedua baca kedua paha. Silakan. Alih ha paha. Sepatutnya bubu alih paha. Alih ha alih paha. Dia je rengkah kita. Ni masa baku lagi ni dia ambil dulu ni. Kedua paha berbaris. Kedua paha. Paha bagi datang. Bulat tu hamar botol tu bagi datang. Paha. Tak kalau rokok. Merenggang. Yang ni jangan rapat. Perut dengan apa ni kan. Tu. Merapatkan perut daripada kedua paha tata kalau rokok dan sujud ini bagi perempuan. Dan sunat merenggang seperti demikian pada ketika rokok, demikianlah pada laki-laki. Pada laki-laki sunat renggang, orang puan sunat rapat. Mana begitu dah kami tahu dah. Dan sunat dibaca di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Yang lebih ada 3. Apa kali kita mampu nak baca lebih ada 3? Boleh, tapi kena lihat imam lah. Kalau imam tu
Tak bangun, boleh baca lagi sampai 5. Kalau temel bangun, jangan dibaca banyak-banyak. Ni temel lama dah, dia sujud lagi. Dia boleh buat pada makruh. Yang naknya imam bangun, dia pun bangun. Setelah itu, setelah mana dia sujud, maka berduduk antara dua sujud dan berhenti di dalamnya duduk antara sujud. Apa maksud berhenti? Tamaknino. Kena duduk diam. Bangkit pada sujud, Allahu Akbar, duduk diam sekejap. Seluruh anggota duduk diam kecuali mulut yang duduk kerana sedang membaca. Dan sunat tak kala bangkit daripada sujud, sunat mengata Allahu Akbar, lalu menghantarkan tangan atas kedua pohon. Ni klik aja. Pohon alif pohon. Mudah sikit. Sekira-kira sama segala hujung jari dengan kepala lutut. Hujung jari kita tu masa duduk antara sujud, hujung jari itu lurus ke depan, sama dengan kepala lutut. Bukan pegang kepala lutut. Kadang-kadang dia juga orang pegang kepala lutut. Dia pegang kepala lutut. Bukan so pegang. Ujung tu sama dengan kepala lutut, ujung jari. Serta membaca Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sunat baca. Tak baca pun tak apa. Dia wajibnya duduk. Dan sunat duduk itu duduk antara dua sujud. Dan sunat duduk itu yakni duduk semasa antara dua sujud. Duduk iftirash. Mana ini kelakuan duduk yang afdal, duduk iftirash. Yaitu duduk iftirash, menduduk kaki kiri, mendiri anak jari kaki kanan. Maksudnya punggung kita beralaskan tapak kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan. Itu cara duduk. Mana punggung tak rapat di sejadah lah. Punggung tu berlapik dengan tapak kaki kiri. Setelah itu, setelah duduk perdu sujud yang kedua, berhenti dalamnya sujud. Dan segala perintahnya sujud yang kedua. Perintah sujud yang kedua, mana perintah tu kaifiat. Kaifiat cara-cara sujud yang kedua seperti pada sujud yang pertama juga, dari sujud syarat-syarat dan sunat-sunat. Syukur. Bagaimana sujud yang pertama, begitulah kelakuan sujud yang kedua. Dan sunat mengata Allahu Akbar tak kala bangkit daripada sujud yang kedua. Dan sunat duduk istirahat, yaitu duduk istirahat seperti kelakuan duduk istirahat juga. Maknanya sebelum naik rakaat kedua, duduk sekejap. Duduk seperti kita duduk tayar awal lah. Duduk sekejap, baru kita naik rakaat yang kedua. Duduk, terberhenti sekejap. Dan lama duduk. Lamanya duduk istirahat. Lama mana duduk istirahat? Lama-lama sangat tak boleh juga. Sebab bukan ada tayar awal. Duduk kerana ada tayar awal, tak apa lama-lama. Ni duduk. Dia panggil istirahat. Duduk kerana nak ambil rehat, nak ambil kesenangan, kelapangan, kemudahan. Dia panggil istirahat. Duduk ambil kesenangan. Mana sebab kalau kita bangkit terus jadi penat. Daripada sujud Allahu Akbar jadi penat. Berhenti dulu kan. Berhenti dulu, bangun sekejap, berhenti sekejap, baru kita bangkit. Dan namanya duduk istirahat sekadar senapas, sekadar sekali kita bernyawa. Allah, sekadar nyawa tak nyawa pun tak apa, tapi sekadar masa bernyawa. Nyawa yang pertama dengan yang kedua lama, tak lama dah. Dia nyawa ni ada nyawa. Mana ada nyawa lama kan?
Sekadar bernapas. Inilah perintah pada serakaat semayang, dan adalah di dalam serakaat semayang. Dan adalah di dalamnya serakaat semayang 14 rukun. Satu rakaat semayang mempunyai 14 rukun. Rukun asalnya 13 ya, tapi ada 13, ada 14 satu rakaat. Mana rakaat? Nah, ada 14 rukun. Rukun asalnya 13. Jadi 13. Rukun tu asal. Hak 13 tu perlembagaan. Mana setiap satu rukun, nah, ada satu rakaat ada 14 rukun. Ada 14 rukun satu rakaat. Setelah itu, mana para rukun dah bermula pada takbir, niat, Fatihah, rukuk, 14. 14. Setelah itu maka sunat menekan kedua tapak tangan pada tempat semayang, lalu bangkit pula serakaat lagi. Jadi nak naik rakaat yang kedua, sunat kita tekan tapak tangan atas jaduh untuk meringankan kita nak bangkit. Kalau kita naik rakaat yang kedua tanpa dibantu dengan tekan tapak kanan, boleh, tapi itu mempenatkan. Silap-silap tu balik dan kita guna-guna tenaga. Nah, kita ni bukan majalah hidrolika ke polisu, kan? Kita duduk, cuba bayar, cuba kita buat. Kita duduk nak bangun, tangan tak bergantung di mana-mana. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi payah. Kalau orang gemuk memang tak boleh lah. Orang gemuk tak tekan dengan tangan dia, dekat situ. Orang kuruh pun silap-silap terbalik nak. Jadi sunat, sebelum kita naik rakaat yang kedua tu, bangun daripada sujud yang kedua, Allah, duduk. Duduk sekejap sekadar senapas. Maka nak bangun naik tu, sunat dua belah tangan ni tekan atas dada, supaya dua tangan ini membantu meringankan pergerakan kita nak naik. Kalau tak bantu dengan tangan, kita naik dengan pakai kuasa gagah, ini mempenatkan. Silap-silap patuh ibu kaki duduk tekan kuat-kuat kan. Silap terbalik. Jadi gunalah tapak tangan ni sunat. Tekan dua tapak tangan ni, tekan di sejadah, angkat punggung, angkat kepala senang. Kalau tak guna dua tangan nak naik tu musrebo habislah. Guna dua tangan tekan. Lagi maka segala rukunnya solat. Nah, membaca surah di dalamnya solat. Apa ni segala rukun semayang, dan bacaan surah dalamnya dalam solat, dan segala perintah sunatnya solat semayang. Seperti pada rakaat yang pertama juga Fatihah yang dibaca pada rakaat yang kedua, sebagaimana Fatihah yang dibaca pada rakaat yang pertama. Rokok rakaat yang kedua sama dengan rokok yang rakaat sama. Ada kata berbeza-beza tak? Tetapi tiada di dalamnya rakaat. Tetapi tiada di dalamnya rakaat yang kedua. Dalam rakaat kedua tidak ada niat takbiratul ihram, tak ada. Nah, niat ni dalam takbiratul ihram itu rakaat yang pertama saja. Rakaat yang kedua tak kena niat, rakaat yang ketiga tak payah niat. Itu yang beza. Perbuatan sama. Dan adalah dalam rakaat yang kedua itu 12 rukunnya solat. Jadi 12 rukun. Naik rakaat yang kedua, tersirat dalam rakaat kedua itu 12 rukun. Rakaat yang pertama tersurat dalam rakaat yang pertama 14 rukun. Masa apa banyak? Banyak orang ada niat lagi. Ada takbir lagi. Rakaat kedua tak ada takbir tirana ada dah, tidak wajib. Nah, itu sunat takbir diolahnya. Setelah itu sunat duduk. Wallahu a'lam. Agak sabar sekejap, ada tahlil perdana lagi.
Minta tali arwah kepada Hajah Minum binti Idris. Bila